Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. Sekali lagi bertemu saya Muhammad Hafiz, seorang pengundi hartanah di dalam topik yang kita nanti-nantikan. Okay. So, apakah topik yang sebenarnya yang hari ini ingin saya kupaskan kepada anda semua? Okay. So, saya bagi hint sikit lah. Selalu bila nak beli rumah, orang mesti cakap mesti bekerja sektor awam ke, swasta ke, bergaji tetap, EPF, macam-macam lah. Tapi saya faham ramai juga orang yang bekerja sendiri. Bagaimana pula macam orang yang buat Grab, Grab Food, Food Panda, macam-macam bisnes, okay, yang ada di dalam Malaysia ni. Okay. Mereka juga inginkan memiliki aset sendiri. Okay. Sebab kebanyakan yang saya jumpa bila saya tanya bekerja sendiri, ramai diorang sendiri dah menetapkan bahawa kemungkinan diorang ni tak boleh nak memiliki hartanah. Tapi jangan silap, sebenarnya boleh. Semua orang boleh memiliki aset hartanah dengan cara you kena ada satu benda yang kita panggil profil kewangan yang betul. Okay? So hari ini saya akan assist anda semua, terutama kepada yang berniaga, yang maybe buat kerja sendiri, macam mana anda boleh memiliki aset hartanah sendiri. Okay? So, saya mulakan dahulu dengan mitos. Mitos untuk orang yang bekerja sendiri ni. Okay? So, diorang kata orang yang bekerja sendiri ni susah nak beli rumah. Okay? Bank tak nak, bank tak suka. Okay? And then, hidup ini tak adil, sewa je lah. Okay? Jangan macam tu. Okay? Ada peluang untuk anda, cuma anda perlu betulkan apa yang bank nak. Okay? Sebab yang bagi pinjaman adalah pihak bank. So, kita bagi apa requirement yang diperlukan, insya-Allah pinjaman anda boleh lulus. Okey. So ini mitos lah, sebenarnya jangan kecewa sangat. Okey. Perbaharui profil kewangan anda. Okey. Kejap lagi saya akan bagi contoh macam mana apa yang perlu anda lakukan, documentation yang perlu anda readykan untuk bank terima. Okey. Sebab bagi saya satu sahaja, sama ada anda nak atau tak nak je. Kalau nak anda perlu lakukan, kalau tak nak then let it be lah. Okey. So reality untuk orang yang ingin memiliki rumah, okay, dia perlu ada dua benda. Satu adalah kelayakan, satu adalah kemampuan. Tapi orang yang berniaga, yang bekerja sendiri ni biasanya dia mampu. Yalah kan, berniaga sebulan 10,000, 20,000, 8,000, ini adalah income dia. Dia ada kemampuan untuk membayar rumah. Tapi problem dia tak ada kelayakan. Berbanding dengan orang yang bekerja sendiri, yang bekerja tetap, makan gaji, dia ada kelayakan. Tapi problem dia pula kadang-kadang di kemampuan. Okay? So, kenapa benda ni berbeza? Sebab satu sahaja anda ada kemampuan, kelayakan ni anda tak ada. Berbanding dengan yang tadi, dia ada kelayakan, kemampuan tu kadang-kadang dia kurang sikit. That's why kadang dia takut. Okay? So, apa yang membezakan anda dengan dia hanyalah satu sahaja, dokumentasi. Okay? Kalau orang yang berniaga ada dokumentasi yang lengkap, yes, anda pun boleh memiliki aset hartanah juga. Okay? So, dokumen apa yang perlu anda sediakan sebenarnya? Okay? Orang berniaga ni banyak sangat ke dokumen yang perlu diredikan? Okay? So, benda yang pertama adalah you perlu ada sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Okay? Yang ni tolong open. Siapa yang berniaga tolong make it legal. Okay? Buat SSM. Okay? And then tolong kalau boleh buat akaun syarikat. Akaun syarikat biasanya kalau dekat bank kita panggil current account, akaun semasa. Yang ni memang khas lah untuk berniaga. Buka je, tak ada masalah pun. Okay. So and then daftar. Okay. So you kena declare pendapatan you dengan LHDN, income tax. Yelah, contoh pendapatan 10,000, declare lah. Jangan takut sangat. Sebab kalau anda takut nak declare pendapatan anda, okay, bank pun takut nak bagi pinjaman. So, dia kena fair and square lah. Okay? Tak semestinya anda declare, anda kena bayar. Sebab banyak benda yang mungkin anda declare, ini adalah running cost, mungkin ini adalah betul-betul pendapatan anda, mungkin amount dia nanti sikit je. Okay? Kalau kena bayar ni bagus sebenarnya. Supaya bank pun nak tolak anda punya application pun segan. Sebab apa? Anda seorang pembayar cukai di negara Malaysia. Okay? Maksudnya anda mampu, pendapatan anda besar dan anda perlu bayar cukai. So, bank pun macam nak tolak application anda tu macam seganlah, bagilah dia pinjaman. Okay? So,
Next is you kena ada record secret yang cantik. Okay, so kalau boleh siapa yang dah ada hutang sebelum ni, tolong pastikan you punya hutang ni dalam keadaan yang terkawal. Okay, maksud saya terkawal ni adalah bulanan tu tolong bayar ikut date yang betul. Jangan tinggi sangat hutang berbanding dengan you punya pendapatan. Okay, and then kalau boleh saving. Okay, account saving ni anda kena betul-betul simpan. Okay, kena ada proof. Contoh saya saving di ASB, okay, ataupun saya ada unit trust. Okay, saya faham orang berniaga ni sebab kita tak ada EPF, okay, so kita tends to untuk simpan di tempat yang berbeza. Okay, ASB, unit trust, and then tabung haji ke macam tu. So please preparekan statement tu. Okay, so ini dokumen yang antara dokumen yang perlulah. Okay, so saya ulangi sekali, SSM. Okay, tolong buka. Kalau you seorang yang food panda pun, Grab food ke, Grab driver ke, apa-apa perniagaan yang you buat, okay, register sahaja perniagaan tu, okay, buka satu akaun dan masukkan, okay, pendapatan anda. Okay, tips dia kalau boleh sebelum close hari tu, okay, kalau yang mana bekerja harian lah, gaji harian macam peniaga pasar malam ke, dapat hari tu juga you masukkan ke dalam bank sebelum anda gunakan, biar anda nampak banyak. Okay, kenapa saya cakap biar nampak banyak, kejap lagi you akan tahu. Okay, so next, macam mana bank ni kira kelayakan anda sebenarnya. Okay, so bank kira kelayakan anda sebenarnya dia ambil 20%, okay, daripada purata pendapatan 6 bulan, sebab bank perlukan 6 bulan statement. Okay, tapi kalau boleh perniagaan anda tu biarlah SSM tu dah 2 tahun. Okay, 2 tahun, aduh lamanya, macam mana nak beli rumah makin lama makin mahal. Okay, so 2 tahun sahaja anda, at least 2 tahun biarlah SSM tu buka sekarang. Siapa yang tak ada, buka sekarang SSM tu, at least pada tahun 2022 insyaAllah, ataupun 2021 anda boleh try pinjaman perumahan. Okay, so apa yang bank nak adalah 6 bulan statement terkini. Okay, contoh anda buka tahun ni, okay, so 6 bulan sebelum apply kena pastikan you punya statement bank tu memang cantik. Okay, contoh pada bulan pertama tadi saya cakap 20%, 20% daripada you punya pendapatan bulanan. Ini yang dikira sebagai income you, because lagi 80% bank akan declare ini adalah running cost. Okay, you punya nak run business you, mungkin kena bayar tu, bayar ni, ambil stock, everything. So dia tak kira semua tu adalah contoh pendapatan you 20,000 sebulan. Dia tak kira 20,000 tu adalah semua. Okay, kemungkinan 20,000 tu adalah mungkin 10,000 adalah tempat you ambil kos, bayar gaji staff ke macam tu. Okay, so saya bagi contoh, bulan pertama pendapatan you 20,000, okay, bulan kedua 16,000, ketiga 10,000, bulan keempat up sikit 21,000, and then bulan kelima 18,000, bulan keenam 17,000 sikit. Sebab apa? COVID-19 kan, efek sikit lah, okay, kemungkinan. Okay, so purata daripada 6 bulan tu kita tambah semua, so dapatlah lebih kurang 17,000. Okay, so 20% daripada 17,000 tu adalah 3,400. So 3,400 ni lah adalah you punya yang solid pendapatan you yang bank ambil sebenarnya, lebih kurang. Okay, so kena, that's why saya cakap kena control you punya perbelanjaan bulanan, you punya secret, okay, hutang yang you buat dengan bank. Okay, so ingat tadi 3,400 yang bank declare bahawa itu adalah pendapatan solid. Okay, and then bank dia tengok setiap orang ada, kita panggil debt service ratio, kadar kehutangan dia. Setiap bank berbeza, ada bank ambil 50%, ada bank 60%, ada bank bagi 70%, ada yang lebih. Dia tengok you punya income sebenarnya. Okay, apa yang beza 50%, 60%, 70% ni apa benda? Maksudnya you boleh buat limit hutang 60% daripada you punya income. Income yang mana? Yang 3,400 tadi, bukan yang 10,000 tu. Okay, so untuk hari ni saya pakai 60%. Okay, saya tak ambil 50, saya tak ambil 70, saya ambil 60%, tengah-tengah lah. Okay, so 60% daripada 3,400 income you tadi adalah 2,000 RM 2,040. Maksudnya 2,040 ni lah yang you perlu jaga, yang you boleh buat komitmen. Okay, so 2,040 ringgit, sikitnya. Okay, tapi tak apalah sebab you nak beli rumah kan. Okay, kontrol dulu. Kecuali kalau you nak tinggikan lagi, senang, pastikan pendapatan bulanan you lebih tinggi, masuk sampai 50,000 sebulan, 30,000 sebulan, 40,000 sebulan selama 6 bulan. So bila semakin tinggi pendapatan, you punya income bulanan yang bank declare untuk you semakin tinggi.
Okey, ini saya ambil contoh. Okey. So, komitmen yang sedia ada paling senang. Semua orang nak kereta. So, you dah beli kereta guna nama you. So, sikris tu dah masuk. Okay, contoh 500 you bayar sebulan. Tadi saya cakap kadar kebutangan you pada tahap 60%, bank bagi 2040. Okay. So, tapi you dah buat hutang RM500. Dan you survey rumah tu kemungkinan yang you tengok RM200,000. Rumah pertama yang first nak try. Tak payah, jangan ambil rumah yang terlalu mahal. Start dulu dengan apa yang kita mampu dulu. Okay. So, kalau katakan contoh rumah tu berharga RM200,000, bulanan lebih kurang RM1,000. Okay. So, macam mana bank kira? So, dia akan tengok DSR baru you. Maksudnya RM500 tambah dengan RM1,000 tadi, dibahagikan dengan you punya income yang bank declare RM3,400 tadi dan darab 100. So, dekat situ dia dapat lebih kurang 44%. Okay, 44% you punya DSR bila dah beli rumah. So, limit you tadi berapa? 60 kan? So, 60 dengan 40 maksudnya you punya dah lepas beli rumah you 40%. 44%, limit yang bank bagi 60. So, maksudnya you ada peluang yang cerah untuk beli rumah. Nampak? Nampak? Ada peluang. Okay, untuk bank luluskan. Okay. So, macam mana nak bagi lagi tinggi peluang tu? Peluang dah ada sebab DSR dah cukup. Okay. So, pastikan documentation you tu cantik. Kalau ada saving, bagi semua. Statement saving, statement tax, semua kena bagi. Okay. BE form, E form, semua kena bagi. Alright. So, barulah bank tu strong. Okay. Seorang pembayar cukai, ada kemampuan, ada kelayakan, jalan. Okay. Tak ada sebab bank tak nak bagi dekat you, kecuali kemungkinan kita takut satu je. Sebab income you besar, takut hutang you pun dah besar. Okay. Itu yang problem dia sebenarnya. Sebab kalau macam tu, you kena tinggikan lagi pendapatan you supaya bank boleh bagi margin untuk pinjaman. Okay. So, kesimpulan dekat sini saya nak buat adalah senang sahaja. Dokumen kena lengkap. Okay. Kena ada SSM, kena ada current account. Okay. And then you punya tax, simpanan, ni semua kena ada. Sikris yang cantik. Maksudnya kalau print sikris tu cantik lah, tak adalah bayar 3 bulan lambat, 2 bulan lambat, 4 bulan lambat. Macam tu bank pun macam takut-takut sikit lah. Maksudnya you kurang, you tak boleh handle hutang you sangat. Okay. So, kalau semua hutang you, contoh yang macam tadi kereta, bayar setiap bulan tepat pada masa atau bayar awal. So, bank pun lagi yakinlah untuk bagi anda pinjaman. Okay. So, kesimpulan tadi, dokumen kena lengkap, daftarkan perniagaan you, jangan takut. Daftarkan dekat SSM, daftarkan dekat tax. Buat, walaupun kata rasanya saya tak kena tax kot, pergi register je. Kena tak kena, diorang yang tentukan. Okay. Declare. Okay. And then banyakkan simpanan. Okay. Kalau meniaga RM10,000, RM20,000, tak ada saving dulu. Okay. Bila bank tengok you ada kelayakan, and then saving pun ada, so bank lebih mudah untuk bagi. Kurangkan hutang yang tidak sepatutnya. Okay. Personal loan, kereta sampai 10 biji ke, konon lah, saya tak tahu kalau ada yang sampai 10 biji. Kalau siapa yang ada kereta sampai 10 biji tu, guarantee you tak ada masalah beli rumah. Okay. So, kontrol hutang you supaya sikris you rendah, you punya debt service ratio tu pada keadaan yang acceptable. InsyaAllah bila bank dah kira masuk loan, boleh approve. Nampak? Senang kan sebenarnya? Jangan fikir susah sangat, cuma dokumen saja. That's why tadi daripada awal saya cakap, apa yang membezakan kita yang berniaga sendiri dengan orang yang bekerja makan gaji adalah dokumen sahaja. Sedangkan kalau kata orang yang gaji RM3,000 beli rumah, takkan anda berniaga sebulan RM10,000, RM15,000 tak boleh beli rumah. Cuma dokumen sahaja. Okay? Lengkapkan dokumen anda, insyaAllah satu unit aset hartanah untuk anda. Okay? So, ini sahaja yang saya nak kupaskan. Saya harap saya membantu anda. So, insyaAllah kita bertemu sekali lagi di sesi yang berbeza. Okay, terima kasih.